Palmyra dan dibeli penyedukan sebelum sampau ini yang dijalankan dalam Muhajir. Korang, kita nak pergi mana kat sini? Aduh, kita dah siap-siap ni, kita mestilah kena pergi jalan-jalan. Betul? Orang tengok ni, 71 pau kat FYP TikTok ni macam sedap je. Dekat je dengan kita weh. Serius? Dekat paguh je. Wow. Nak tengok. Tengok. Tengok ni, dia punya pun macam sedap gila, macam lembut macam. Boleh. Boleh. Kita pergilah. Nak pergi? Sekarang lah? Sekarang jom. Alang bersiap ni, jom. Sekarang kita berada di hadapan Palmyra. Jom kita masuk. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nurhalida binti Hasbullah. Hari ini saya berada di terletak Palmyra Frozen Food seperti yang tertera di atas. Tahukah anda bahawa pada tahun 2003 Palmyra telah ditubuhkan tetapi secara kecil-kecilan. Pengasas ini hanya menjalankan perniagaan ini di tepi rumahnya sahaja. Pada ketika itu, beliau hanya berniaga 5 perisa sahaja, iaitu kacang, kaya, kelapa, daging dan juga ayam. Perniagaannya pada ketika itu hanya mempunyai tidak melebihi 10 orang pekerja dan beliau hanya menggunakan modal sebanyak RM100 sahaja. Pada tahun 2015, Palmyra mula ditubuhkan sebagai syarikat besar-besaran. Palmyra Frozen ini terletak di Tanah Merah Paguh, Johor. Nama pengasas ini ialah Misnan bin Ramjo. Mengapa pengasas memilih lokasi ini? Hal ini kerana lokasi ini berdekatan dengan rumahnya dan beliau merupakan anak jati Johor. Bertepatan dengan ketika itu, beliau sedang menjaga ibunya yang sedang sakit tua. Lebih menakjubkan lagi ialah bangunan yang didiami oleh Palmyra dan tanahnya adalah milik persendirian. Nama Mira itu terinspirasi daripada anak pengasas itu sendiri, iaitu Mimi Amira. Maka terhasillah nama Palmyra Frozen Food. Selain itu juga, syarikat ini mempunyai misi dan visi, iaitu untuk membantu IKS kecil untuk menjana pendapatan. Hal ini kerana mereka juga menerima produk daripada orang awam. Pada permulaannya, Palmyra ini hanya mampu menghasilkan 200 pak sahaja dalam masa sehari kepada 30,000 biji pau pada masa kini. Pada 30 Ogos 2018, kilang Palmyra ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dr. Sahrudin bin Jamal selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Alam Sekitar dan Pertanian. Pada tahun 2024 pula, syarikat Palmyra mempunyai seramai 80 orang pekerja. Palmyra tidak mempunyai sasaran pelanggan kerana produk mereka boleh dimakan dalam semua peringkat umur. Bagi memastikan syarikat mereka sentiasa memenuhi kehendak pelanggan, mereka sentiasa mendengar dan menerima tindak balas daripada pelanggan. Untuk memastikan pengurusan syarikat ini berjalan dengan lancar, barisan Board of Director adalah insan yang terpenting dalam syarikat ini. Pencapaian syarikat Palmyra pada masa sekarang adalah dengan memberi bonus dan percutian sebanyak 2 kali dalam masa setahun. Syarikat Palmyra ini mempunyai 7 bahagian, iaitu production, pengukusan, memasak, pembungkusan, order, pembersihan dan pengurusan. Namun begitu, syarikat Palmyra ini mempunyai rancangan pada 5 tahun yang akan datang, iaitu untuk memastikan syarikat ini terkenal di seluruh Malaysia dan mengeluarkan produk selain daripada pau. Berikut
merupakan sijil-sijil penghargaan yang telah diberikan kepada syarikat Palmyra sepanjang mereka ditubuhkan. Sebelum kita melangkah ke bahagian pemprosesan, mari saya tunjukkan ruang penyimpanan segala pingat dan sijil-sijil yang telah dianugerahkan kepada syarikat Palmyra sepanjang syarikat ini ditubuhkan. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian pemprosesan. Adakah anda pernah tertanya bagaimana Palmyra yang lembut, gebu dan penuh dengan inti yang inat dan unik ini dihasilkan? Kini, saya telah berada di kilang pembuatan Palmyra ingin membawa anda semua menyelami setiap langkah dan proses pembuatan Palmyra ini. Bagi mereka yang teruja serta ingin tahu, kilang Palmyra ini beroperasi setiap hari Ahad sehingga hari Khamis bermula jam 7 pagi sehingga jam 5 petang. Di dalam bahagian ini, terdapat 19 orang pekerja dari 80 keseluruhannya yang menguruskan bahagian proses pembuatan Palmyra ini. Kepada pelanggan yang menggemari akan Palmyra ini, jangan risau berkenaan kebersihan pau ini kerana kebersihan merupakan elemen yang paling utama dalam proses pembuatan Palmyra ini. Di kilang ini, terdapat beberapa bahagian dalam proses pembuatan Palmyra ini, termasuklah proses pengadulan tepung, proses pengisian inti, proses pembentukan pau, proses pengasingan mengikut warna yang telah ditetapkan mengikut inti, proses penerapan, proses pengukusan dan akhir sekali, proses penyejukan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, di setiap bahagian ini mempunyai mesin yang berteknologi tinggi. Sebanyak 14 mesin yang digunakan di kilang Palmyra ini dalam proses pembuatan ini supaya pengurusan menjadi sistematik dan teratur. Ayuh kita masuk ke dalam. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian yang pertama, iaitu bahagian proses pengadulan tepung. Palmyra ini mempunyai dua jenis pau, iaitu pau yang bersaiz besar ataupun pau yang bersaiz mini. Bagi mendapatkan satu adunan tepung yang sempurna, pengulian tepung perlulah memakan masa selama 30 minit sehingga 1 jam bagi adunan tepung pau yang bersaiz besar. Manakala, bagi yang bersaiz mini pula, mengambil masa kira-kira 16 minit sehingga 30 minit. Dalam penggunaan tepung bagi proses pengadulan tepung ini, Palmyra menggunakan sebanyak 2,500 kg tepung dalam masa sehari. Bagi proses yang seterusnya, merupakan proses memasukkan inti ke dalam pau. Buat pengetahuan semua, Palmyra telah menghasilkan sebanyak 26 jenis inti yang berbeza perisa serta unik, termasuklah bolognese daging, ayam bell pepper, carbonara cheese dan banyak lagi. Selepas proses pengisian inti ini, pau-pau tersebut akan bergerak terus ke mesin pembentukan pau sama ada pau bersaiz besar maupun pau yang bersaiz mini dengan menjadikan pau ini terbentuk dengan cantik serta sempurna. Selepas itu, pau-pau akan diasingkan untuk menandakan warna di atas pau ini mengikut warna yang telah ditetapkan bagi menunjukkan inti yang berada di dalam pau tersebut. Okey, di belakang sini kita dapat lihat semua proses-proses yang akan berlaku dalam pembuatan Palmyra ini. Sekarang, kita berada di antara bilik pengukusan dan bilik penyejukan. Selepas semua pau-pau ini telah siap dengan sempurna, pau-pau ini akan dibawa oleh pekerja ke dalam bilik penerapan lalu menyimpannya sehingga mengambil masa 30 minit. Hal ini adalah untuk memastikan inti di dalam pau-pau tersebut dapat diserap dengan baik dan dapat menaikkan doh bagi pau-pau tersebut. Selepas itu, pau-pau ini akan dipindahkan pula ke dalam bilik pengukusan dan mengambil masa kira-kira 10 minit ke 15 minit sebelum masuk ke bilik penyejukan. Pau-pau ini perlu dikukus terlebih dahulu untuk memastikan ia dimasak dengan sepenuhnya dan mencapai tekstur yang lembut dan gebu.
Proses pengukusan ini menjadikan pauk kembang dengan sempurna sehingga menghasilkan permukaan yang halus dan isi yang lembut. Selepas pauk-pauk ini dikukus, pauk ini perlu dibiarkan di bilik penyejukan sebelum ke proses pembukusan untuk mengelakkan wap air di dalam pembukusan sehingga menyebabkan pauk menjadi berair dan mengalami kerosakan. Proses penyejukan ini juga membantu mengekalkan kualiti pauk-pauk tersebut dan mengekalkan ketahanan yang lebih lama. Sekian sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada bahagian pembungkusan. Sekarang saya berada di bahagian pembungkusan, iaitu selepas pauk ini siap diproses dan dibuat, pauk ini akan dibawa ke bahagian pembungkusan untuk dibungkus. Proses pembungkusan ini dilakukan sepenuhnya menggunakan mesin digital dan ada beberapa pekerja yang akan ditugaskan untuk menjaga pauk ini untuk dibungkus. Antara kriteria bahan yang digunakan untuk membungkus pauk ini adalah dengan menggunakan plastik jenis PET/LL, iaitu bukan sebarangan plastik kerana ia diperbuat daripada resin polister yang tahan lama, kuat dan juga ringan. Oleh itu, jenis plastik pembungkusan ini mempunyai ketahanan bagus, tiada bahan kimia, jenis tidak melekat dan teksturnya yang agak keras. Jadi, plastik ini dipilih sebagai pembungkusan yang sesuai untuk pembungkusan makanan sejuk beku atau frozen food kerana makanan ini nanti akan diletakkan di tempat sejuk beku. Seterusnya, langkah yang diambil untuk memastikan kebersihan dan juga keselamatan semasa pembungkusan adalah yang pertama, sebelum pekerja masuk ke setiap bahagian masing-masing, mereka akan diperiksa secara higien dari segi pakaian, kebersihan dan juga lain-lain. Pekerja-pekerja ini akan memakai baju PPE yang lengkap dan juga sebelum mereka memulakan kerja, pembersihan setiap bahagian akan dibersihkan sebelum dan juga selepas kerja dilakukan. Seterusnya, setiap pembungkusan akan melalui banyak peringkat untuk diperiksa kualiti makanan tersebut bertujuan untuk tahan lama. Seperti yang pertama, mereka akan menggunakan plastik khas yang memang digunakan khusus untuk proses sejuk beku. Seterusnya, akan ada proses R&D, iaitu makanan yang siap dibungkus ini akan dihantar ke lab untuk dibiarkan beberapa hari untuk diperiksa ketahanan makanan adakah baik atau tidak, barulah ianya dilepaskan. Di sini anda semua boleh melihat di belakang saya bagaimana proses pembungkusan pauk ini dijalankan. Seterusnya, antara cabaran yang dihadapi sepanjang proses pembungkusan pauk ini dijalankan adalah terdapat masalah seperti mesin tiba-tiba berhenti atau bergerak laju dengan sendiri dan menyebabkan tetapan mesin pauk itu akan terjejas dan mengakibatkan kecederaan kepada pauk tersebut. Dan apabila berlakunya sebarang kerosakan kepada pauk-pauk yang telah siap dibungkus ini, setiap mesin akan mempunyai QC, iaitu quality checking, seperti sama ada berlaku masalah gam pembungkusan yang melekat ataupun plastik pembungkusan itu bocor dan juga terkoyak. Di sini terdapat anggaran sebanyak 11 orang pekerja yang ditugaskan untuk menjaga di bahagian mesin pembungkusan tersebut. Untuk makluman kalian semua, bagi cara pembungkusan pauk sejuk beku ini, iaitu yang dijual dalam talian, adalah mereka akan menggunakan kotak khusus untuk makanan sejuk beku yang mana apabila barang-barang sampai di destinasi, ia akan mencairkan namun tidak akan merosakkan makanan tersebut. Seterusnya, selepas pauk-pauk ini siap dibungkus, pauk-pauk ini akan disejukkan di bilik sejuk beku. Pauk yang telah siap dikukus dan dinginkan akan diletakkan dalam bilik sejuk beku dan setiap pauk ini akan mempunyai penandanya yang tersendiri bagi setiap perisa yang berbeza dan juga dipaket dengan setiap satu bungkusan mengandungi satu perisa sahaja. Jadi, di sini terdapat 3 buah bilik sejuk beku kerana kuantiti pauk ini terlampau banyak yang mana tidak dapat memuatkan satu bilik sahaja dan memerlukan hampir 3 bilik sejuk beku. Di sini adalah tempat sekitar pembungkusan pauk yang dijalankan. Okey, mari kita lihat keadaan bilik sejuk beku tersebut. Okey, jom. Okey, ini bilik sejuk beku yang 3. Okey, sini bilik sejuk beku 2. Okey, yang ini bilik sejuk beku 1. Jom.
Wow, memang keadaan dalam bilik ini sangat-sangat sejuk. Sebenarnya, tujuan pau-pau ini diletakkan di dalam bilik sejuk beku adalah untuk memastikan bungkusan pau tersebut tidak berwap dan juga tahan lama. Ini kerana pau-pau ini tidak langsung dicampur dengan bahan pengawet dan dapat tahan sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Proses penyimpanan pau ini disimpan selama 24 jam ataupun sehari dengan suhu yang mencecah 17 darjah Celsius. Akhir sekali, selepas pau ini diperiksa dalam keadaan baik, pau ini akan dikeluarkan dan diletakkan di tempat pemasaran. Anda semua pasti ingin tahu kan macam mana pau mira ini dipasarkan? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Jom! Bersama saya dalam bahagian pemasaran dan penjualan pau. Baiklah, di sini setelah pau siap dibungkus dan diproses, pau akan dibawa ke kawasan ini untuk dipasarkan kepada penduduk setempat. Dapat dilihat di sini juga, terdapat lebih daripada 20 jenis pau yang dipasarkan di sini. Di setiap peti sejuk ini, pau akan dilabelkan mengikut perisa untuk memudahkan para pelanggan untuk mencari pau yang ingin dibeli oleh mereka. Syarikat pau mira ini boleh menghasilkan sebanyak 200,000 pau dalam jangka masa sebulan untuk dipasarkan. Setelah pau dihasilkan, pau akan dipasarkan melalui kaedah fizikal, yakni pelanggan boleh datang sendiri ke kedai ini untuk membeli pau tersebut ataupun membelinya secara dalam talian. Namun begitu, pelanggan yang ingin membeli pau secara dalam talian, jangkauan penghantaran pau ini hanyalah terbatas pada kawasan Semenanjung Malaysia sahaja, tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Hal ini dikatakan demikian kerana jangka masa penghantaran yang agak lama daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak dikhawatiri akan merosakkan kualiti makanan tersebut apabila tiba di lokasi itu. Syarikat pau mira ini juga merupakan satu-satunya cawangan yang ada di Malaysia, iaitu terletak di kawasan Paguh, Johor. Boleh dikatakan bahawa pelanggan yang menetap di sekeliling kawasan Paguh, Johor ini boleh membeli pau mira secara terus daripada kedai mereka. Pelanggan juga boleh memilih untuk membeli sama ada dalam kuantiti yang kecil, iaitu satu bungkus, ataupun dalam kuantiti yang besar, iaitu secara borongan. Antara jenis pau yang laris terjual ialah pau ayam dan juga pau daging. Hal ini dikatakan demikian kerana dua perisa ini mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan terhadap pihak pau mira itu sendiri. Syarikat ini juga telah meletakkan target sebanyak 300,000 bungkus pau terjual dalam masa sebulan. Penjualan pau mira ini juga boleh mencecah sehingga RM1 juta dalam jangka masa sebulan. Tidak dilupakan juga, terdapat 3 orang pekerja yang menguruskan bahagian pemasaran dan penjualan ini. 3 orang ini termasuk pekerja yang mengambil order pembelian dalam talian serta menguruskan prosedur penghantaran pau mira ini. Anda pasti telah mendengar segala penjelasan mengenai pau mira bermula daripada latar belakang, pemprosesan, pembungkusan dan juga pemasaran. Apa tunggu lagi? Marilah kita bersama-sama datang ke pau mira.